Okey, hai semua. Assalamualaikum. Sekarang saya nak sambung topik seterusnya iaitu berkenaan dengan lemak di bahagian organ atau kita panggil visceral fat. Okey, so visceral fat ni sebenarnya kita punya lemak dekat menyelaputi organ penting kita. Okey, Alhamdulillah saya yakin bagi semua yang dah buat bersungguh-sungguh, yang dah buat timbangan akhir semua, dah mula rasa perubahan daripada segi inch loss. Inch loss ni sebenarnya perubahan lemak. Kita akan rasa perut tu dah mula kecil sikit kan. So, saya yakin bagi yang teruskan, yang cuba buat sehabis baik sehingga ke tahap ni, saya ucapkan tahniah buat anda semua. Okey. So insyaAllah sebelum kita go further on this topic, saya nak jumpa anda semua untuk rejoin. Okay, sebab kita dah nak buka untuk intake April. Okay, so kerana apa? Bila anda rejoin ni, especially bila anda pun dah dapat berideal pun, bila anda rejoin, teruskan berada dalam grup ni sebenarnya sangat bagus. Sangat membantu kita untuk terus berada dekat berideal. Tu bagi yang dah ideal lah. Bagi yang belum, rejoin sampai kurus sebenarnya, sampai anda betul-betul capai fat ideal anda. Okey, so hari ni saya nak share tentang lemak organ. Okey, dia adalah sambungan topik lemak dekat bawah kulit. Okey, lemak organ ni dia sebenarnya dia adalah part yang membentuk badan kita, iaitu whether kita apple shape ke, kita pear shape ke kan. So lemak organ kita ni, lemak yang menyelaputi organ penting kita ni, kita panggil visceral fat, dan dia memainkan peranan yang penting untuk tahap kesihatan badan kita sebenarnya. Dan dia senang naik, tapi dia susah kita nak turunkan. Orang kata lemak degil lah dekat situ. So naik, kenapa dia boleh naik? Dia naik adalah sebab lebihan kalori yang kita makan dan juga jenis makanan yang kita ambil. Okey, lebihan kalori yang kita makan daripada food tu dan juga jenis makanan. So lemak organ ni dia tak sama dengan lemak dekat bawah kulit sebab dia menghalang banyak benda dalam badan kita. Okey, bukan setakat dia bahaya, tapi dia stopkan banyak benda to go actually even further dalam badan kita. Okey, macam mana sebenarnya lemak organ ni terhasil? Okey, lemak organ ni terhasil daripada makanan yang kita makan yang tinggi trans fat dan tinggi lemak tepu. Okey, apa yang berlaku bila kita makan makanan ni, dia akan bertukar menjadi lemak dan dia pergi kepada kita punya organ. Okey, so dekat situ dia menempel dan dia tambah lagi lapisan lemak yang ada. Dia perlu ada because they work as a cushion. Okey, tapi sebenarnya bila dia dah accumulated, makin hari demi hari dia accumulated, dia actually akan menghimpit organ kita. Itu yang bahaya, dia menghimpit organ anda dan dia menjadikan kita rasa semput atau kita rasa macam tercungap-cungap macam tu. Okay, so kita kena faham satu benda sebenarnya. Kita punya, dalam badan kita ni ada salur darah, dan salur darah kita ni dia berfungsi seolah-olah pipe. Okay, bila kita nak siram air, kita nak siram bunga, so kita gunakan pipe, betul tak? Jadi bila air mengalir dekat pipe tu, kalau pipe tu pipe bersih, pipe baru, kita perasan tak dia punya jalan nak pergi air tu lebih besar permukaan dia. Tapi bila lemak menempel, kita imagine macam contoh lumut-lumut menempel kat tepi kan, dia actually akan kecilkan jalan air lalu. Kalau dalam badan bukan air lah, darah. Okay, so lemak ni dia sebenarnya dia lagi bahaya sebab dia mobile. Okay, dia mobile meaning that dia boleh bergerak. Apabila luas permukaan tu besar, sebenarnya pressure jadi tinggi. So bila lemak masuk, lemak masuk, dia menempel dekat tepi tu, luas permukaan akan jadi kecil lah. Jadi apa berlaku? Bila pressure jadi tinggi, dia menyebabkan ramai orang boleh kena darah tinggi dekat situ. Okay, just imagine lah, patutnya dia bersih, patutnya dia patut berada pada paras normal 1-4 lemak visceral ni. Tapi menakutkan, apabila pressure jadi tinggi ni pula, lemak-lemak ni dia mula detach daripada salur darah kita. Dia dah mula, orang kata detach ni, dia dah dia detach, berpisah lah. Okay, so daripada dinding kapilari darah ni, dia menyebabkan luka dekat situ. Dan dia boleh, bila digerak, macam saya cakap tadi, lemak ni dia mobile, dia boleh bergerak lagi, dan dia boleh pergi jalan, dan dia block dekat mana-mana kawasan dekat dalam badan kita. Yang tak best dia tercampak lah dekat mana-mana. That's why kalau perginya tercampak, dia jalan jauh, dia pergi tercampak dekat otak, yang kat situ boleh jadikan mild stroke. Okay, sebab ada lemak dekat situ. So visceral fat ni dia bukan hanya sebab berat badan kita, tapi kesihatan kita. Dia akan affect kesihatan kita. Sebab apa? Orang yang kurus pun boleh kena
stroke. Sebab apa? Sebab dia accumulate dekat organ. Accumulate dekat organ. Okey, so salah satu cara kita nak tahu adalah bila kita check ukur lilit, okey, daripada pusat ke pusat. Itu salah satu cara. Ataupun anda boleh timbang dekat atas scanner yang ada bacaan visceral fat. Okey, banyak dekat atas Tanita scanner. So insya-Allah bagi yang hadir Superstar Recognition Day, insya-Allah nanti selepas kita tamat kita punya this PKP ni, insya-Allah kan, pada bulan 5 insya-Allah atau bulan 6 tak ada masalah, dia boleh jumpa dengan coach. Okey, so kita boleh jumpa dekat Palm Mall Hotel. Tapi buat masa ni kita jumpa secara online, Superstar nanti. Okey, yang kat situ nanti kita boleh tahu macam mana bacaan visceral fat kita. Apabila lemak tinggi dekat organ ni, dia efek dekat badan kita yang tak bagus, sebab dia akan buat bentuk badan kita berubah, iaitu either pear shape ataupun apple shape. Okey, orang pear shape ni dia ada habit, dia suka mancing, dia macam always nak makan. Okey, kerepek-kerepek ke, keropok-keropok ke kan. So dia menyebabkan badan dia boleh bertukar jadi macam bentuk pear, dia kecil dekat atas tapi dia besar dekat bawah. Okey, so kawasan yang suka nak turun adalah dekat kawasan peha, dekat kawasan yang berkait rapat dengan bahagian bawah lah, lower abdominal part. Okey, so satu lagi, kalau yang next adalah apple shape ni, lemak dia banyak dekat bahagian perut. Sebab ini lebih bahaya sebab dia accumulate semua dekat kawasan perut, ya. Okey, dan menyebabkan organ berfungsi dengan tidak baik. Jadi apa kita kena buat? Dia ibaratkan bom jangka dalam badan. So kena takut bila visceral fat ni ditinggi. Senang kata kalau tengok perut tu buncit, salah satu sebab dia visceral fat tu tinggi. Jadi jangan nak bangga sangat. It's not even a joke. Dia adalah benda yang memang bahaya. Dia ibarat bom jangka dekat badan. Jadi walaupun exercise dia tak boleh hilangkan dia tak boleh hilangkan your bahagian tummy part yang kalau kita nampak buncit tu, it's the visceral fat, dan memang cara dia memang kena betulkan pemakanan. So that's why dalam cabaran kurus online ni best dia kita belajar as a total macam mana nak menghindari makanan yang mungkin jadi penyebab menaikkan lagi visceral fat dalam badan. Sebab apa? Sangat mustahil kita nak hilangkan dia, tapi kita boleh kecilkan dia. Okey, dengan menghindari makanan-makanan yang tinggi lemak trans, makanan bergaram, berlemak, makanan proses. Dan insya-Allah daripada situ kita akan bantu kita boleh kecilkan saiz dia. So saya punya pengalaman secara normal, coach boleh turun bacaan setiap bulan, 1 ke 2 setiap bulan. Contoh 13 ada jadi 12, lepas tu jadi 11. Dia pelan-pelan. Dia tak ada setiap kali scan dia kurang 1 tak. Tapi setiap bulan kau dapat turun 1 is good enough, ya. Okey, so jika anda ikut betul program, insya-Allah anda akan perasan ukur lilit anda berubah. Okey, so saya yakin ramai dah rasa benda ni kan, dah muat pakai baju lama, seluar lama kan. Okey, so macam mana nak handle lemak dekat bahagian organ ni coach, atau visceral fat ni? Banyak dapat soalan yang macam ni sebab dia sangat bahaya. Okey, sebab kalau kita tak atasi, dia boleh anytime kena masalah berkaitan dengan jantung. Ni paling bahaya. Okey, so boleh ke kita beli jantung baru? Memang tak ada spare part, betul tak? So that's why kita kena lakukan sesuatu. Okay, the best part, our blessing dalam Herbalife, kita ada our Nobel laureate, okay, Dr. Louis Ignarro. Beliau adalah specialist dan beliau adalah pemenang Nobel laureate. Okay, sebab beliau telah formulasikan satu produk yang memang targeted for heart health. Okay, untuk membantu supply nitric oxide kat dalam badan kita. Okay, so dia membantu lemak tu berkurangan dan insya-Allah pada masa yang sama tinggikan oksigen level kat dalam kita punya darah. Okay, so dalam Herbalife juga ada beberapa produk yang boleh bantu untuk kesihatan jantung dan membantu mengurangkan lemak visceral kita ni. Okay, yang sangat-sangat bahaya dan dia adalah salah satu punca menyebabkan maut. Banyak orang bila tak jaga betul-betul, yang buat tak kisah, darah tinggi, kecil manis, sakit jantung at the end. So ni sebab dia adalah visceral fat. Okay, so that's why kalau anda perasan, memang kita invite untuk join sampai bila-bila, sampai kurus. Why not? Because actually it's an investment for our own self, betul tak? Kalau kita ada banyak duit pun tapi tak sihat, orang lain yang nak guna duit tu. So why not kita jaga kesihatan kita, dan insya-Allah every month memang kita adakan pelaburan untuk kita punya kesihatan. Okay, so jika actually bila kita join program coaching macam ni, kita akan sentiasa di-remind lah. Siapa lagi yang boleh remind kita kan? Ada ke program lain dekat luar yang buat apa yang kami buat? Cuba fikirkan sebab kalau tak join pun agak-agak
adakah kita akan makan balik macam dulu? Kita akan boleh ke jaga diri kita sendiri? Just imagine that. Nanti boleh jawab. Yeah? Okay, so kita ada 3 produk dalam Herbalife. The first one yang membantu menurunkan visceral fat. First one is our NW formula. Okay. Dalam topik fitness saya ada share. Okay. Dia ada NW formula ni, dia ada amino acid yang sangat powerful. Dia sangat bagus untuk melapangkan salur darah kita. Melapangkan salur darah kita untuk dilate, melapangkan. Dan dia menganjalkan salur darah kita, menyebabkan flow surface. Okay, flow surface dia jadi lebih baik. Okay, jadi lebih baiklah darah nak flow dalam kita punya salur darah ni. Dan dia akan repair balik salur darah kita. Dan enhance pengeluaran nitric oxide dalam badan kita. So, bila kita diet tak sihat, bila amalkan pemakanan tak sihat, nitric oxide akan turun. Okay. So, number 2. Okay, apa yang penting adalah garlic plus. Sekarang pun sangat digalakkan makan banyak garlic kan. So, kita Herbalife pun memang ada produk nama dia garlic plus. Dia adalah salah satu produk yang saya sangat suka. Sebab apa? Bawang putih ni actually dia, kalau kita makan dia macam tu je memang bagus lah. Kalau lalu makan, why not? Setiap hari boleh ambil satu ulas yang sederhana saiz pun dah good enough. Jika tak, boleh ambil kita punya garlic plus tablet ni. Dia membantu untuk antibacterial dan antiviral dalam badan kita. Okay, so 1 biji garlic plus ni mempunyai nutrition 1 labu bawang putih tu. Tinggi dan dia membantu penyerapan nitric oxide kat dalam darah kita. So NW formula campur dengan nitric oxide ni, dia akan bagi kita punya result dalam NW formula campur garlic plus akan bagi result yang berganda. Okay, seterusnya apa lagi kita ada? Heart health range, kita ada NW formula, garlic plus dan omega 3 fish oil. Okay, dia berfungsi untuk mencairkan lemak dekat salur darah kita. Okay, dan dia berasal daripada minyak ikan berkualiti tinggi. Okay, so beza omega 3 fish oil Herbalife adalah dalam omega 3 fish oil Herbalife semuanya adalah minyak berkualiti tinggi. Kita compare dengan omega 3 yang jual dekat pasaran, bukan semuanya berasal daripada omega 3 kualiti yang tinggi macam omega 3 fish oil Herbalife. Kalau tak percaya, boleh ambil tablet tu letak dekat atas freezer. Okay, boleh tengok kalau dia beku, dia of a low quality punya oil. Okay. So, biasanya omega 3 yang kita makan ni berbau mulut, tapi Herbalife punya bau dia fresh, ada mint kan, dan membantu menstabilkan hormon kan, kurangkan lemak dekat bahagian peha dan juga perut. Okay, bagi yang pear shape, okay, bagi yang apple shape, lemak terkumpul dekat perut. Okay, so boleh share dengan family member anda. Basically sebenarnya yang tak habis-habis cakap pasal perut dia buncit kan, peha dia besar, so boleh share actually. Dan dia semua berawal daripada pemakanan juga macam mana pun ya. So proses sebab orang macam ni dia kuat makan makanan proses dan makanan lemak trans yang tinggi. Okay, so kita kena makan makanan yang tinggi lemak baik ni. Okay, so semoga anda semua dapat manfaat daripada perkongsian saya, dan saya nak jemput anda semua untuk jemput family member anda yang memang ada hint-hint katakan nak renovate badan ke, nak kurus, nak sihat kan. So boleh jemput mereka sama-sama, especially orang yang anda sayang, untuk sihat sama-sama dengan amalkan pemakanan yang sihat. Okay, so insyaAllah kita sama-sama buat satu usaha murni, iaitu mengurangkan, kita nak combat obesity dekat kalangan rakyat Malaysia ni insyaAllah. So kita boleh buat ni secara online. Okay, very simple, online je kita buat. Okay, tak perlu berjumpa pun. Dan share apa manfaat yang anda dapat dekat sini, boleh share dengan your loved ones. Okay, dan insyaAllah kita akan jumpa sekejap lagi untuk topik seterusnya, iaitu kita kenali lemak baik dan lemak jahat. Okay, thank you.